بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. Dan ada pun hadis-hadis yang berkait dengan bab ini, bab wajib memelihara sunnah dan adab-adab yang diajar oleh Nabi SAW. Maka hadis yang pertama daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sabdanya, biarkan aku apa yang aku tinggalkan kepada kamu, maka sesungguhnya telah binasa umat yang dahulu daripada kamu kerana banyak pertanyaan mereka dan pertelengkahan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kamu berkenaan dengan sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan apabila aku menyuruh kamu dengan sesuatu, maka tunaikanlah apa yang kamu mampu melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya yang disebut bersahabat radhiyallahu anhum, yang diriwayatkan oleh para ulama dengan riwayat yang sahih. Inilah wasiat Nabi SAW. Wasiat supaya kita terima apa yang dia tinggalkan. Jangan soal banyak, jangan tanya banyak. Jangan nak tahu faedah dia dulu, nak tahu hikmah dulu, nak tahu tujuan dia dulu. Wajib kita kena ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam perkara yang disuruh dan perkara yang dilarang. Yang disuruh kita kena buat, yang dilarang kita tinggalkan. Kerana Nabi SAW menerima daripada Allah Ta'ala. Bukan sahaja perkara yang ada di dalam Quran, termasuk bagaimana nak beramal dengan Quran itu. Nak beramal dengan Quran diajar oleh Nabi SAW. Sama ada perkara agama ataupun perkara dunia yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jangan banyak tanya. Jangan soal banyak. Sama ada kita tahu tujuan ataupun tidak, mesti perkara itu rahmat, perkara itu adil, perkara itu membawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Ternyata dalam dunia hari ini, perkara yang disuruh oleh Nabi SAW sama ada yang disebut dalam Quran ataupun tidak adalah baik. Perkara yang dilarang oleh Nabi SAW haram, menyebabkan penyakit, menyebabkan kerosakan kepada kehidupan diri kita, keluarga kita dan manusia seluruhnya dan alam sekitar. Kerana Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Nabi ini bukan macam raja, bukan macam presiden, bukan macam ketua negara, macam Perdana Menteri, macam wakil rakyat, macam penghulu, macam pegawai daerah. Orang ramai pilih, manusia pilih. Nabi ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa yang Nabi bawa adalah benar, adalah adil, adalah baik.
Dan Nabi mengajar semua dalam urusan kehidupan kita. Bukan saja Nabi menyebut aqimus salah yang ada dalam Quran, dirikan semayang. Nabi menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Mu tengok aku semayang mana, itulah cara semayangnya. Jangan tambah-tambah. Ada perkara yang Nabi buat dalam semayang itu selama-lama, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab. Ada perkara yang kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang tak buat, maka ada ulama mengatakan ini adalah sunat, ini adalah rukun. Khilaf di situ. Rukun jadi wajib, sunat jadi tak wajib. Contohnya senang saja. Baca Fatihah didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat yang dengar Nabi tiap-tiap semayang Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat mengatakan Nabi pernah tak baca Bismillah. Di sini khilaf di antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim daripada surah Fatihah. Kalau tak baca tak sah Fatihah, tak sah sembahyang. Mazhab lain kata tidak. Ada riwayat Nabi tak baca, sunat saja. Maka baca Fatihah tak ada bismillah, sah sembahyang. Bagaimana kita orang mazhab Syafi'i nak sembahyang di belakang mazhab orang mazhab yang tak baca bismillah, sah sembahyang juga. Kan imam itu menganggap sah sembahyangnya. Boleh kita sembahyang di belakang dia. Sah sembahyangnya. Imam Syafi'i sembahyang di belakang Imam Malik. Imam Malik ni ketua mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf, murid para Imam Hanafi. Di mana imam-imam mazhab ni berguru di antara satu sama lain. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i walaupun lain mazhabnya. Kita hari ni pandai-pandai tak sah ikut sembahyang mazhab lain. Hak kepala mazhab tu ngaji dengan kepala mazhab ini. Ha ni sebab tak ngaji sejarah, ngaji kitab saja, sejarah tak ngaji. Sejarah ulama-ulama ni kita tak mengaji. Dan sebab itu kita kena tahu sejarah ulama-ulama dan sejarah tasyri', sejarah hukum syariat. Mengajar semayang, mengajar puasa, mengajar nikah kahwin, mengajar jual beli, mengajar politik, memerintah negara, mengajar undang-undang negara, perlembagaan negara, mengajar bagaimana menjadi hakim, bagaimana mengepalai negara dan memerintah negara. Diharamkan rasuah, diharamkan menipu rakyat. Semuanya Nabi ajar belaka. Nabi meninggal pesaka-pesaka ilmu. Disebut dalam hadis, innamal ulama'u warathatul anbiya ma warathu dirhaman wala dinaran wa innama warathu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Ulama-ulama adalah waris yang menerima pesaka nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan pesaka duit emas dan perak. Nabi-nabi meninggalkan pesaka ilmu. Barang siapa yang menerima pesaka ilmu ini, dia mendapat bahagian yang sangat besar, kelebihannya. Itu dia. Dan Allah Ta'ala tidak mematikan ilmu Islam, terutamanya ilmu yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang memelihara peringatan Quran dan kitab Allah, dan kami yang menjaganya. Tuhan kata kami yang menjaganya. Tuhan menjaga ilmu Islam, tidak boleh dimatikan dan tidak boleh ditipu. Kalau orang cuba nak tipu, tunjuklah cerdik pandai macam mana pun, akhirnya orang tahu dia ni menipu. Dia alim macam mana pun, dia nak tipu orang, tahu dia ni menipu. Yang ikhlas sungguh, walaupun dia salah, salahnya
dimaaf oleh Allah Ta'ala. Salahnya mendapat berkat. Disebut hadis, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Sesiapa di kalangan ulama yang berijtihad, dengan ilmu, yang bersungguh dengan ilmu dia dan betul pandangan dia dalam perkara yang tidak ada nas, dia dapat 2 pahala. Barang siapa yang berijtihad, pandangan dia salah, tak berdosa, boleh 1 pahala. Yang betul 2 pahala, yang salah boleh 1 pahala. Yang menipu dosa. Hak menipu dosa. Di akhir zaman ni banyak orang menipu. Ulama-ulama pun menipu juga. Hak dia tak tahu tentang bab-bab tu tak, dia nak cakap juga. Ada ulama-ulama jenis luh. Macam scroll juga luh. Ada scroll luh. Ulama-ulama ada luh. Baca internet. Dan ni ulama hak suka tulis internet. Suka tulis dalam internet, suka tulis tu. Lambat ada masalah, cakap selalu. Hukum agama begini. Hukum agama begini. Kadang-kadang pendapat dia tu boleh menyesatkan orang. Ilmu agama ni bukan boleh tunjuk motosikal tak apalah tunjuk ilmu agama tak boleh tunjuk motosikal boleh tunjuk budak-budak muda pakai Honda Cup je, tengok orang pakai motosikal besar. Dia pun besar anjing, kuat-kuat macam motosikal besar juga. Ni ada juga jenis tu ni. Hak jenis ngaji sikit macam motosikal besar anjing. Lari tak laju mana? Tu dia. Tu jaga ingat baik. Hak motosikal besar ni banyak ni. Ulama-ulama motosikal besar. Ada ni. Kena jaga molek. Bukan kita nak memperkecilkan orang. Semua ada dalam Quran, semua ada dalam hadis Nabi SAW. Dengar hujah dia. Apa hujah dia? Dalil Quran, dalil hadis, ulasan dia betul ataupun tidak. Mereka yang ahli ilmu boleh menilai. Di mana perkara agama tak boleh tunjuk-tunjuk. Kalau kita tunjuk-tunjuk, Tuhan tahu. Disebut dalam hadis, mereka yang mula-mula dibicarakan oleh Allah pada hari kiamat ialah 3 jenis manusia. Yang pertama, Nabi panggil orang alim. Nabi tanya, membuat apa atas dunia? Dia kata, saya Tuhan beri ilmu ke saya. Saya sebarlah ilmu. Hak Tuhan suruh sebar tu. Tuhan kata, ya aku tahu, mu ni alim, sebar ilmu. Tapi mu sebar ilmu tu nak suruh kata mu alim sangat. Bukan kerana aku, Tuhan kata, Tuhan suruh sombak dalam neraka. Panggil pula orang kaya. Panggil orang kaya. Tuhan tanya, mu buat apa atas dunia? Ya Tuhanku, memberi rezeki kepada aku banyak. Aku kaya, duit banyak. Aku derma ni. Tuhan kata, ya aku tahu mu kaya, duit banyak. Tapi mu derma bukan kerana aku. Mu nak tunjuk kau orang, mu ni baik sangat. Bukan kerana aku, dah ikhlas. Tuhan kata malaikat, erik budak neraka. Lepas tu, Tuhan bawa orang berjihad. Berjuang. Tuhan tanya, mu buat apa atas dunia dulu? Ya Tuhanku, aku berjuang, berjihad untuk menegakkan agama. Tuhan kata, ya aku tahu mu berjihad. Tapi mu berjihad nak suruh kata mu berani sangat, bukan kerana aku. Tuhan suruh heret masuk dalam neraka. Ingat mereka. Gimana keikhlasan kerana Allah Ta'ala sangat penting. Jangan buat main-main. Sebab itulah kita suruh bila semayang niat semayang zuhur kerana Allah Ta'ala. Puasa kerana Allah Ta'ala. Haji kerana Allah Ta'ala. Sebut semua kerana Allah Ta'ala. Walaupun ulama-ulama khilaf. Lapak niat ni ada kata sunat, ada kata wajib pun ada kata tak ada lapak pun tak apa. Tapi yang pentingnya semayang kerana Allah Ta'ala, puasa kerana Allah Ta'ala, semayang zuhur kerana Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam amalan kita. Jadi Allah Ta'ala pelihara ilmu-ilmu agama. Apa yang kita tahu, ini suruhan Nabi, kena ikut. Hak ni Nabi larang jangan ikut. Hadis yang kedua, Al-Thani, An Abi Nujaih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajidat minha al-qulub
وضربت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Maksudnya dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya telah memberi pesanan oleh Rasulullah SAW kepada kami, pesanan yang sangat hebat sehingga terasa takut di dalam hati-hati, berlinang air mata kerana kehebatan ucapan itu. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, macam pesanan selamat tinggal. Rasulullah nak mati dah macam ni. Sahabat kata, wasiatkan kepada kami. Lalu sabdanya, aku wasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, dengar dan taat kepada pemimpin kamu, walaupun pemimpin itu seorang hamba abdi. Kalau dia pemimpin, kena taat pada pemimpin itu. Nabi kata, sesungguhnya sesiapa yang sempat hidup, umur panjang, akan melihat perbalahan yang besar di kalangan umat aku. Maka kamu hendaklah berpegang dengan ajaranku dan ajaran khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk selepasku. Gigitkan ajaran itu dengan gigi taring kamu. Jauhkan diri daripada perkara yang direka-reka dan diada-ada. Kerana setiap perkara yang direka dan diada-ada, yang tidak ada kena-mengena dengan agama itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan katanya hadis sahih lagi hasan. Di sini Nabi sudah memberi peringatan kepada umat dia, lepas dia mati akan berbalah, akan berlaku perbalahan. Inilah adab manusia hidup di atas dunia. Sejak Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, dilahirkan anak-anak, diturunkan syariat. Ada anak-anak Nabi Adam yang ikut syariat, ada yang tak ikut syariat. Maka berbalah sehingga berbunuh di antara Qabil dan Habil dalam sejarah yang terkenal. Dan begitulah perjalanan hidup manusia. Nabi kata, umat aku juga akan berbalah. Macam mana cara tak berbalah? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Aku pesan kepada kamu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, ikut perintah Allah dan tinggal larangannya. Yang kedua, taat pada pemimpin kamu. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang ikut syariat Allah, sekalipun pemimpin itu seorang hamba abdi. Kalau dia pemimpin, walaupun dia hamba, taat pada pemimpin itu. Ini pesanan Nabi. Sesungguhnya sesiapa yang umur panjang akan bertemulah dengan perbalahan yang besar, kata Nabi. Perbalahan yang besar akan bertemu. Memang berlaku perbalahan yang besar. Sebaik saja wafatnya Nabi SAW, mula-mula berbalah siapa nak ganti Nabi, nak jadi pemimpin, berbalah. Ada sebahagian mengatakan kena anak beranak Nabi, Abbas, Zubair bin Awam, Talhah,
mencalonkan Sayyidina Ali menjadi khalifah. Kan Sayyidina Ali adalah menantu Nabi dan sepupu Nabi. Dia patut jadi khalifah, jadi ketua negara. Bahkan pada masa Nabi dalam keadaan sakit, Abbas suruh Sayyidina Ali pergi cakap ke Nabi, suruh latihmu menjadi ketua. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Sayyidina Ali kata jangan buat gitu. Kalau Nabi latih aku, tak apalah. Kalau Nabi tak latih, sampai bila-bila anak beranak kita tak jadi pemimpin, kata Sayyidina Ali. Tak ada dalam keadaan anak jadi pemimpin. Baik senyap saja. Sayyidina Ali pun diam. Biarlah. Golongan Ansar, ialah orang Madinah, mengatakan mereka adalah penduduk Madinah, negeri tapak kepada Islam. Mereka lah yang layak menjadi ketua negara, ganti Nabi untuk memerintah negara. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin Ansar, menjadi ketua. Pemimpin Ansar dalam keadaan sakit dicalonkan jadi ketua. Orang-orang Mekah pula mengatakan kalangan Muhajirin, mereka yang awal-awal berjuang dengan Nabi, bukan mesti keluarga Nabi, yang awal-awal berjuang dengan Nabi, mereka yang layak menjadi pemimpin. Mereka yang layak jadi pemimpin. Ada 3 kumpulan boleh bergaduh. Lalu Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah bertemu dengan Abu Bakar, ajak Abu Bakar pergi ke Saqifah Bani Sa'idah, tempat cetak Quran hari ini di Madinah. Di situlah tempatnya. Abu Bakar menjalankan tugasnya yang kedua. Tugas yang pertama bila Nabi wafat, ada orang kata Nabi mati, ada orang kata Nabi tak mati. Berbalah berlakunya kabilah orang Arab murtad. Abu Bakar bangun menyampaikan ucapan ayuhan nas fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khadat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Wahai semua yang hadir, Sayyidina Umar yang bising-bising, Abu Bakar dudukmu. Sayyidina Umar kata Nabi tak mati, Nabi pensan saja, macam Nabi Musa pensan masa munajat Tuhan. Dia akan hidup pula. Barang siapa yang kata Nabi yang mati, aku tetok dengan pedang. Sayyidina Umar kata. Abu Bakar kata duduk. Abu Bakar menyampaikan ucapan, wahai tuan-tuan, barang siapa yang menyembah Allah, yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, Allah itu maha hidup, Allah tidak mati sekali. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain, Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, nabi-nabi zaman dulu semua dah mati. Maka Muhammad mati jugalah. Adakah sekiranya Muhammad mati ataupun dia dibunuh, maka kamu berpaling tadah daripada Islam, kamu lawan Islam? Barang siapa yang lawan Islam, dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Allah itu maha berkuasa. Tak ada siapa yang boleh menjatuhkan Allah. Allah memberi balasan kepada siapa yang bersyukur. Senyap belaka. Barulah sedar Nabi mati sungguh. Kali yang kedua, bila tak tahu siapa jadi pemimpin, sekali lagi Abu Bakar diajak oleh Sayyidina Umar. Mari, ni dah huru-hara dah ni. Sayyidina Abu Bakar pergi menyampaikan ucapan kepada golongan Muhajirin dan Ansar. Kata, wahai kamu semua golongan Muhajirin, mereka yang awal-awal masuk Islam, bersama dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Golongan Ansar, mereka yang membantu Nabi, yang menolong Nabi bersama menegakkan Islam, sama-sama menegakkan Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar, sama-sama ada kelebihan mereka. Nabi pernah berwasiat, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Nabi kata, Nabi pernah pesan, pemimpin daripada Quraisy
Abu Bakar kata, antum nahnul umara wa antumul wuzara. Di kalangan muhajirin dipilih pemimpin-pemimpin, di kalangan ansar dipilih menteri-menteri. Maka aku cadangkan Umar dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin kamu. Abu Bakar kata, aku calonkan Umar dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin kamu. Dia tak calon dia diri, orang lain ni calon dia diri. Umar bangun dengan Abu Ubaidah, tidak, engkau wahai Abu Bakar, engkau lebih layak jadi pemimpin. Orang Ansar pun bangun, engkau Abu Bakar jadi pemimpin. Mu jadi pemimpin Abu Bakar. Mu jadi pemimpin. Mu kena mu jadi pemimpin. Abu Bakar menerima jabatan itu. Ibn Khaldun mengatakan, Ibn Khaldun seorang ulama lebih kurang 900 tahun dulu, menulis dalam kitab Al-Muqaddimah, makna Quraisy ialah bangsa yang paling kuat, yang dihormati. Orang Islam yang ada ilmu, yang baik, yang adil, berkaum yang paling kuat. Ini layak jadi pemimpin. Pegang pada Quran, pegang pada hadis. Akhirnya habis Ansar, keluarga Nabi, semua ikut Abu Bakar menjadi pemimpin. Sayyidina Ali, Zubair dan Talhah menjadi menteri-menterinya. Sayyidina Umar menjadi menterinya, Osman jadi menterinya, Umar bin Auf jadi menterinya. Sahabat-sahabat yang besar kalangan Muhajirin dan Ansar menjadi menteri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mati Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mati Umar, Osman. Mati Osman, Sayyidina Ali. Ini khulafa Rashidin. Yang disebut Ar-Rashidin Al-Mahdiyin ialah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Ini khulafa Rashidin. Lepas pada itu timbullah perbalahan, peperangan di kalangan orang Islam. Tak habis-habis sampai hari ini. Orang yang selamat ialah orang yang ikut Quran dengan hadis. Yang selamat. Ikut Quran dengan hadis, selamat. Tak ikut Quran dengan hadis, tak selamat. Tak selamat. Ikut Quran dengan hadis ni dalam semua perkara. Perkara sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, pakaian, makan minum kita, politik, ekonomi, perlembagaan, undang-undang, peperangan, perdamaian, semua sekali kena ikut Quran dan hadis. Kerana semua perkara ni ada dalam Quran. Maka selamat. Kalau tak ikut Quran dan hadis, jawab dia punah. Punah. Dan di akhir zaman ni orang tak berpenuh ke Quran dan hadis ni. Maka punahlah. Punah akhirnya kiamat. Itu penentuan Allah Ta'ala. Ada orang pula, kita tunggu kiamat lah. Itu satu hak pula, tunggu kiamat. Tunggu kiamat. Kiamat ni, tunggu tak tunggu pun dia mari juga. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ialah beramal dengan Islam. Apa yang boleh kita amal, kita amal. Yang tak boleh amal lagi, usaha supaya boleh diamalkan dalam semua perkara. Kerana Tuhan beri pahala apa yang kita amal, dan Tuhan beri pahala apa yang kita niat nak amal, walaupun tak boleh lagi, diberi pahala juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Rawahul Bukhari. Hadis yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap umatku masuk syurga, malaikat sesiapa yang enggan, sesiapa yang tak mahu. Lalu ditanya, siapa yang tak mahu, yang enggan wahai Rasulullah? Sabdanya, siapa yang mentaati aku masuk syurga.
Siapa yang derhaka melawan aku, dia enggan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni menunjukkan kita kena ikut Nabi SAW. Bukan saja ikut Quran. Dalam dunia hari ini ada satu puak. Seluruh dunia, Malaysia pun ada juga. Puak yang tolak hadis. Pakai Quran saja. Puak ni baca Fatihah tak apa betul. Fatihah pun tak apa betul. Tapi suruh orang ikut Quran. Jangan ikut hadis. Di antaranya orang yang bernama Rashad Khalifah, duduk di Amerika, dipelihara oleh mereka. Di negeri kita ada juga pengikut-pengikut dia. Negeri Arab pun ada pengikut dia. Pakai Quran saja, jangan pakai hadis. Padahal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang Rasul bawa, ambil. Disebut dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah Rasulullah SAW itu contoh teladan yang paling baik bagi siapa yang harapkan Allah, hari akhirat dan ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Puak ni kata Rasulullah pun ikut Quran. Kita ikut Quran lah. Jangan ikut Rasulullah. Kita kena sedar bahawa di sana banyak perkara-perkara Quran yang kita tak tahu nak amal, melainkan diajar oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala seluruh ibadat semayang ke Nabi di Sidratul Muntaha pada malam Isra dan Mi'raj. Dan Allah Ta'ala turunkan perintah semayang, aqimus salah, dirikanlah kamu akan semayang. Disebut dalam Quran, disebut ruka'an sujada, rukuk dan sujud. Kat mana tak tahu. Start dengan apa semayang? Start dengan sujud dulu ke rukuk dulu, tak sebut. Cara-cara semayang kita tak tahu. Malaikat setelah malaikat Jibril turun mengajar semayang kepada Nabi sallallahu, mengajar wuduk kepada Nabi sallallahu, ajar Nabi mengambil wuduk. Walaupun ada ayat wuduk dalam Quran. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Apabila kamu ambil semayang, basuhlah muka kamu, basuh tangan hingga 2 siku, dan sapu kepada kamu. Wa arjulakum ila al-ka'bain, dan basuh kaki kamu sehingga buku ladi. Ada pula orang kata wa arjulikum, baca dengan bahagian bawah, bukan wa arjulakum. Mereka yang baca dengan wa arjulikum, sapu kaki, tak basuh. Ada mazhab mengatakan demikian. Dalam Sunni pun ada, dan orang Syiah kuat pegang mazhab ini. Itu tak jadi sesat dengan sebab itu. Di sana ada hadis-hadis yang kuat mengatakan Nabi bersabda wailul lil aqab, celaka bagi mereka yang tak basuh buku lali. Menandakan bahawa hadis yang mengatakan basuh kaki ini kuat. Sapu tak kuat. Tapi kalau ada orang dia semayang, dia sapu kaki saja, jangan kata apalah. Tak usah balah banyaklah. Nasihat dia basuh kaki lah. Dia pergi nak sapu juga. Tak usah balah. Asal jangan dia semayang sudah. Memang ada. Kita tak tengok. Negeri kita ni tak ada negeri air banyak. Ada negeri tu orang dia tak basuh kaki, dia basuh kaki. Dia sapu je. Tu tak jadi sesak dengan sebab itu. Dan Nabi sebut, dan malaikat dia beri ajar Nabi semayang.
Cara sembahyang. Kemudian Nabi pun ajar sahabat-sahabat dia. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersemayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Di mana hadis cara semayang Nabi dimulakan dengan takbir, dia akhiri dengan salam. Di tengah-tengahnya ada bacaan, ada rukuk, ada sujud. Di mana ini merupakan riwayat yang mutawatir. Riwayat yang mutawatir. Mutawatir dengan makna riwayat yang disebut oleh ramai orang, bukan seorang. Kalau seorang yang meriwayatkan, dia makan ahad. Kalau riwayat itu mutawatir, ini bukan 2-3 orang, ribu orang sahabat meriwayatkan inilah cara Nabi semayang. Tiba-tiba ada orang nak tunjuk semayang pelik, pakai niat saja, ngajar tawakah je. Ngajar tawakah. Ada orang kita ni temu orang tawakah, cakap sedap, semayang hakikat, tinggi ilmu dia. Ni yang jadi sesak ni. Ilmu-ilmu sesak inilah dia. Sebahagiannya dimasuki oleh orang Yahudi yang kita baca tadi. Semayang batin, puasa batin, nikah batin, haji batin, semua batin mereka. Makan tak ada batin. Cari gak berkah tengok rasa makan, pakai niat saja. Itu kena ajar gitu, bapak dah muka. Ini dia. Nabi kata semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Dan sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi sebut dalam hadis, taraktu fikum amrain lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal pada kamu, bila aku mati aku tinggal pada kamu 2 perkara pesaka aku. Kamu tidak akan sesat selagi kamu pegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah, Quran, dan sunnah hadis aku. Pegang dengan kedua-dua ini, kata Nabi. Dan para ulama memelihara Quran, memelihara hadis. Hadis, walaupun ada hadis palsu, dipelihara oleh ulama. Ulama dapat menapis sama ada hadis tu sahih, hadis tu dhaif, ataupun hadis tu reka. Tak boleh nak tipu. Di karangnya kitab-kitab hadis yang direka ni ada berjilid-jilid kitab hadis yang direka, dikumpulkan oleh ulama. Ada orang nak menipu, tak boleh. Nak tipu Islam ni, tak boleh. Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu kena ikut ajaran aku dan ajaran khulafa' rasyidin selepas daripada aku. Khulafa' rasyidin ialah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Ini khulafa' rasyidin. Khalifah-khalifah yang membawa petunjuk. Di sana ada perkara yang tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi. Khulafa' rasyidin mengamalkan dengannya. Maka tak jadi masalah. Di antaranya sembahyang tarawih. Nabi sembahyang tarawih 8 rakaat. Zaman Sayyidina Umar dia buat 20 rakaat. Tak jadi masalah. Nak buat 8 itu zaman Nabi. Buat 20 Sayyidina Umar. Suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam sembahyang. Sayyidina Umar khulafa' rasyidin. Zaman Nabi bang hari Jumaat sekali. Zaman Abu Bakar sekali, zaman Sayyidina Umar sekali. Zaman Sayyidina Osman, bang kali yang pertama tak ada orang. Dia duduk pasar, duduk sibuk barang. Renggeh masjid. Tak ada orang, tak ramai di masjid. Lalu Sayyidina Osman suruh bang 2 kali. Sayyidina kata bang kali yang pertama mengingatkan mereka yang tak mari lagi, mari. Bang yang kedua selepas khatib memberi khutbah, bang yang kedua. Ini sembahyang sudah dekat, tak boleh tangguh-tangguh lagi. Sayyidina Osman suruh bang 2 kali. Sayyidina Osman bid'ah ke? Bid'ah ke Sayyidina Osman? Nabi kata ikut khulafa' rasyidin lepas pada aku. Sayyidina Osman adalah khulafa' rasyidin. Mereka yang bang 2 kali tak jadi bid'ah.
Sayyidina Osman pernah dimuliakan oleh Nabi SAW, bukan saja menatu Nabi, dimuliakan oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis, Nabi duduk bigal laga. Duduk bigal laga, Nabi nampak betih, nampak kepala lutut, nampak paha. Mari Sayyidina Abu Bakar, Nabi tak tutup. Mari Sayyidina Umar, Nabi tak tutup. Mari Sayyidina Osman, Nabi tutup. Tutup paha dia, tutup. Nabi kata, adakah aku tak malu orang yang dimalu oleh malaikat? Sayyidina Osman, sahabat yang dimalui oleh malaikat. Malaikat malu ke Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman ni disuruh bang 2 kali. Maka jangan kata apa. Hak Sayyidina Umar, walaupun Nabi tak kata, jangan kata apa. Tapi ada orang malam ni pelekai hak bang 2 kali. Sayyidina Osman malaikat malu, kita setan pun nak malu. Kalau kita tak sama malaikat, ni dia. Tak apalah, nak bang sekali pun tak apa, nak bang 2 kali pun tak apa. Tak jadi masalah, tak jadi salah. Tempat kita ni ada bang 2 kali. Oleh kerana biasa bang 2 kali, maka kita bang 2 kali lah. Saya terkenal sekali pergi ke Aceh, Indonesia. Orang suruh sembahyang jemaah, suruh khutbah. Suruh khutbah, saya pun naik Assalamualaikum, duduk congok, nanti orang bang. Nanti bang tak bang, Tok Imam bisik, sini bang sekali je, baru fikah baru baca khutbah. Nak kena apa mana? Tak jadi masalah. Tak apa. Bang sekali, bang 2 kali, tak jadi masalah. Itu dalam masalah semayang, masalah zakat, masalah macam-macam. Termasuklah Nabi kata, zaman aku tak ada, zaman aku mati, kena ikut jemaah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut jamaah Islam dan pemimpin mereka. Nabi kata. Kalau Nabi tak ada, zaman haru biru, zaman huru hara, kena ikut jamaah Islam. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ikut jamaah Islam dan pemimpin mereka. Ada orang kata ikut pandailah, ikut jamaah mana-mana pun. Zaman ni jamaah banyak dah lalu. Ikut pandailah, ikut jamaah puak mana-mana pun, tak apa. Nabi kata jaga-jaga. Nabi sebut, "Fatafarqat ummati ila 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Semua dalam neraka melainkan satu. Satu tu, manhum ya Rasulullah? Siapa yang satu? Nabi kata, hum ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut perjalanan aku dan sahabat aku. Kata Nabi. Yang ikut aku dan sahabat aku. Yang ikut aku, ikut sahabat. Ini jamaah Islam yang sebenar. Kata Nabi. Quran sebut dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran. Sifat-sifat jamaah kita tak boleh nak tipu. Wal takum minkum ummatun yad'un ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan. Satu kumpulan, kena ada jamaah. Ummatun ni makna jamaah, kumpulan. Yang sifatnya 3. Yad'una ila al-khair, yang berdakwah kepada kebajikan, iaitulah seluruh ajaran Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Yang baik dia suruh. Bukan nasihat saja, suruh. Kalau nasihat saja tak ada apa, kena suruh. Wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah yang mungkar. Cegah mungkar ini macam mana? Jangan, gitu saja je. Tak. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Sesiapa yang tengok perkara yang munkar kena cegah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, dalam hati. Dalam hati ini selemah-lemah iman.
Nabi kata. Dalam hadis yang lain, dalam hati pun tak ada iman, Nabi kata. Tak ada iman. Seboleh-bolehnya cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan ni dengan kekuasaan, dengan pemerintahan, macam Nabi buat. Nabi duduk di Mekah. Masa Mekah bercakap-cakap tak jadi apa. Beritahu ni salah tak jadi apa. Orang tak dengar. Orang lawak Nabi. Akhirnya Nabi cari negeri, berhijrah ke Madinah. Lalu Nabi mendirikan kerajaan Islam. Mendirikan kerajaan Islam dan memerintah negara yang Tuhan sebut alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang baik disuruh, yang mungkar dicegah dengan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan yang Tuhan siap dalam Quran. Dalam Quran dah ada dah. Dalam Quran ada hukum isah, ada hukum qisas. Dalam Quran ada hukum hudud. Dalam Quran ada hukum yang umum. Hukum qisas ni yang bunuh balas. Kalau tak sengaja kena diat. Yang buatnya ialah kerajaan, kena ada kerajaan. Hukum hudud kena ada kerajaan. Maka kita mestilah mencari jamaah yang memenuhi sifat-sifat ini. Jamaah yang memenuhi sebagaimana yang Nabi buat, yang Nabi laksanakan, bermula daripada bercakap di Mekah sehingga meretah di Madinah. Meretah di Madinah, laksanakan hukum, laksanakan syariat, laksanakan kisah, laksanakan hudud. Sehingga orang tambah ke negara ni, laksanakan peperangan. Siapa berperang? Siapa berperang? Nabi siapa berperang? Quran 30 juzuk penuh dengan ayat-ayat, ribu-ribu ayat yang menandakan bagaimana jamaah Islam itu mestilah menegakkan apa yang ada dalam Quran ini. Ni jamaah leweh. Jamaah leweh dak rok je padang kita dia duduk sajalah, ajak orang gitu. Duduk rumah, duduk sela sekadar lepas tu ambil gendang menasik. Nyanyi. Tak ada masalah menyanyi, nak menyanyi pun. Menasik nak menasik beri semangat, tapi kena buat kerja. Kena buat kerja. Wa qul i'malu. Kena beramal, Tuhan kata. Dan kena berusaha. Kita ikut jamaah yang disebut dalam Quran. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu. Wali ialah yang memberi petunjuk, yang memimpin, yang memandu kamu, Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, yang menunaikan sembahyang, yang rokok kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berwalikan mereka ni, mereka adalah Hizbullah, golongan Allah yang menegakkan Islam, yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kita buat satu kumpulan ni berwalikan orang kafir. Berwalikan orang Islam, berwalikan orang kafir. Kita nak buat Islam, kita kena dengar juga orang kafir kata tak usah haram arak lah. Kita pun tak usah haram arak. Kalau kita haramkan, orang kafir marah ke kita pula. Tak boleh. Arak tetap diharam, judi tetap diharam, kisah hudud tetap dilaksanakan. Orang kafir tak ambuh, ikut padamu. Ini aku nak, ini hak aku. Mu tak ambuh, sudah. Ni kita nak, dia larang juga. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Itu sepadang. Inilah dia kumpulan yang disebut oleh Allah dalam Quran, dalam ayat-ayat yang banyak. Dalam ayat-ayat yang banyak, ulama-ulama mengarang kitab yang khusus dalam masalah ini. Nabi kata, barang siapa yang enggan
Yang tak boleh ikut aku, tak sama dengan aku lah pada hari kiamat. Tak boleh ikut aku pada hari kiamat. Jadi kalau kita nak jadi pengikut Nabi, kena ikut habis-habis, jangan ikut separuh jalan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika sekiranya kamu kasih akan aku, kamu kasih akan Allah, kamu kasih kepada Allah, maka Nabi kata ikut aku. Kalau kamu kasih kepada Allah, Nabi kata ikut aku. Allah kasih kepada kamu. Allah mengampunkan dosa kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang kafir. Tanggungjawab kita ajak orang kafir masuk Islam. Itu tanggungjawab kita. Dia tak mau masuk Islam, tak boleh paksa. Jangan paksa dia. Mu tak mau masuk Islam, tak apa. Aku tak paksa. Sila. Tengok bagaimana nak buat Islam ni. Sila tengok. Kelih bagaimana Islam ni merata. Kamu kena tengok. Duduk dengan orang Islam, tak jadi masalah. Tengok bagaimana orang Islam merata, tengok. Mu nak minum arak, minumlah banyak mana-mana 10 botol seorang. Mu nak makan babi, makanlah 10 ekor seorang pun. Mu nak buat apa, mu nak buat apa, agama dia benar oleh agamamu, sila. Tapi jangan ganggu hak orang Islam nak buat. Bila ganggu hak orang Islam nak buat, ini tak boleh. Ini sempadan yang kita kena sedar. Dan orang Islam kena faham. Ini makna Nabi kata kena ikut aku. Itulah kalau nak ikut Nabi. Sahabat-sahabat ikut Nabi daripada Mekah sampai ke Madinah. Bila Nabi ajak pergi ke Madinah, sahabat ikut Nabi pergi ke Madinah. Nabi pergi ke Madinah buat apa? Madinah ialah untuk menegakkan pemerintahan Islam. Bukan sekadar pergi tanah khema saja. Pergi tanah khema, duduk ramai-ramai, buat rumah, bangun tidur, kerja makan, tunggu mati. Bukan itu. Khema tanah juga. Tapi tegakkan Islam. Kalau sekadar tanah khema saja, Islam tak ditegak. Tanah kelapa sawit saja buat kilang je, Islam tidak ditegak, maka kita tidak dapat menyempurnakan apa yang Nabi ajar pada kita. Wallahu a'lam.